record. Dengarkan suara saya? Dengar juga. Okey. Okey, sebelum kita start kelas, saya kena kenalkan diri lah sebab minggu lepas sepatutnya saya dah ajar awak tapi ada urusan keluarga lah, jadi saya tak boleh nak hadir. Jadi sebelum tu nama saya Cikgu Nur Farhanani binti Muhammad Nur. Awak boleh panggil saya Cikgu Farah sahaja, okey? Lepas tu, okey, kalau kelas saya ni, kalau saya tanya awak soalan, saya harap awak boleh jawab. Salah tak apa, kita belajar tapi adalah respon tu, okey? Lepas tu masuk kelas tu kalau ada masalah ke apa boleh WhatsApp saya, WhatsApp ataupun PM saya dekat Telegram lah secara personal bagi tahu kenapa reason tak boleh masuk, okey? Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Cikgu kan ada buat Google Classroom, nanti cikgu bagi code name. Kat dalam Google Classroom tu, cikgu letak nota, kalau ada quiz, cikgu letak soalan dengan jawapan dia, lepas tu dengar rakaman video kelas ni. Jadi nanti cikgu bagi kod tu, awak semua boleh masuk lah. Yang untuk kalau ada kerja sekolah ke apa, cikgu bagi secara dekat Telegram je lah, nanti awak boleh hantar secara personal. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okay, so kita start lah kelas kita hari ni. Nanti kawan-kawan awak tu dia masuk ni. Okay. Kalau yang tak boleh masuk tu nanti dia orang beritahu lah. Nampak ke slide saya? Nampak ke slide? Tak. Okay. Nampak? Ya, tak nampak? Nampak tak nampak? Okay, nampak. Okey, kalau line saya terputus ke bagi tahu sebab saya tak perasan nanti kan cakap sorang-sorang. Okey. So hari ni saya hari ni saya nak ajar bab baru. Ya sebab awak dah habis bab 6 kan. Jadi saya nak imbas kembali lah. Awak semua mesti tahu kan. Bentuk sebelah ni ada bentuk segi empat, bentuk pentagon, bentuk hati di sini. Mana saya punya ni? Bentuk anak panah, segitiga. Ni semua bentuk apa nama dia? Siapa tahu? Bentuk dalam apa? 2 dimensi ke 3 dimensi? Dua. Dua. Okey, betul. Untuk yang sebelah ni? 3 dimensi. 3 dimensi. Alright, so ini adalah 2 dimensi. Dimensi. Ini 3 dimensi. Okey, kenapa awak tak kena tahu benda ni? Sebab bab ni kita akan nak cari, kita nak tengok dia punya satah, dia punya normal, kita nak tengok bentuk dia dalam pandangan arah X, pandangan arah Y daripada atas, okey? So, hari ni kita akan belajar bab 7 pelan dan donghakan. Kita nak melukis unjuran ortogon. Jadi untuk di akhir pembelajaran nanti awak semua dapat lukis ujuran ortogon dengan betul. Kemudian awak dapat membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan dengan tepat. Okey, kita mula dulu dengan ni. Kita nak tahu dulu sebelum kita lukis, kita nak tahu dulu apa itu satah dengan normal satah. Okey, kalau awak tengok dekat mana saya punya ni? Okey, kalau awak tengok dekat sini, ni bentuk, ni semua ni tiga-tiga bentuk 3 dimensi, betul? Okey. So, ni bentuk silinder ni, di bahagian sini adalah permukaan lengkung. Permukaan lengkung, kita akan nampak permukaan lengkung lah kan. So, dekat bahagian bawah dia ni, tapak dia ni, yang bahagian sini, Allah, sekejap erase. Kenapa tak boleh padam?
Tak apalah. Ni kan tapak sini. Ni permukaan rata, dipanggil sebagai permukaan rata. Dekat kon ni pun sama. Bahagian sini dikatakan permukaan lengkung, bahagian tapak dia permukaan rata. Jelas? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey. So kalau sfera ni dia ada permukaan lengkung dengan permukaan rata ke? Sfera. Kalau permukaan lengkung dia ada tak? Ada. Ada. Kalau rata? Ada kot. Tak ada. Tak ada. Okey. So betul lah kalau permukaan rata dia tak ada sebab dia tak ada tapak kan. Okey. Jadi untuk objek yang mempunyai permukaan rata ni kita boleh sebut sebagai satah. Kita boleh sebut sebagai satah di mana satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Satah ni pula ada 3. Satah mengufuk, satah mencancang, satah condong. Okey, kita tengok apa satah mengufuk, satah mencancang ni. Kalau awak tengok dekat prism ni, dekat satah mencancang ni, kalau kita tahu mencancang ni mesti paksi X, paksi Y kan? Paksi Y. Jadi dia mesti menegak. Jadi kat sini ABF ni adalah satah mencancang. ABF dengan DCE. Okey, kita tengok ni dulu. Ni satah mencancang sebab dia tegak dekat paksi Y. Dia menegak. Okey. Kalau satah mengufuk, kita tahu dia dekat paksi X. Paksi X macam ni. Jadi di bawah yang tapak dia tu, tapak prisma ni adalah satah mengufuk. Jadi A, B, C, D adalah satah mengufuk. Satah sebab satah ni macam tapak permukaan yang rata. Okey, sebab kadang-kadang orang akan keliru dengan garis mengufuk lah, garis mencancang. Dia sebenarnya tapak. Dia ada macam luas kat sini. Okey. Untuk satah condong ni, okey, dia macam kita akan nampak lah dia punya condong tu. Yang ni, bahagian sini, condong. Condong adalah B, C, E, F. Nampak ke? Kuning. B, C, E, F dengan A, D, E, F. Ada 2. B, C, E, F. Jelas tak? Ada yang tak faham? Jelas? Okey, kalau tak faham tak apa, saya boleh ulang tau, nanti cakap je. Okey. Selepas tu kita kena masuk pada jenis-jenis garis. Okey, sebelum kita nak lukis kita kena tahulah apa itu garis normal, garis putus, garis padu. Okey, garis normal ni adalah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey. Awak tengok dekat sinilah contoh kan. Dia kata normal ni adalah garis lurus yang berserenjang. Berserenjang kita tahu dia mesti macam ni, betul? Betul? Betul cikgu. Betul. Okey, ataupun macam ni ni berserenjang lah. Lepas tu dia mesti bersudut tegak, bersudut tegak. Jadi sudut tegak adalah 90 darjah, 90 darjah. Okey, itu adalah garis normal. Kat sini pun dia ada tulis, kat sini adalah garis lurus berserenjang pada satah. Inilah satah bawah ni, A, B, C, D ni. Lepas tu dia bersudut tegak 90 darjah. Okey, untuk garis padu ni sisi yang kita nampak. Yang ni, garis padu, sisi yang kita nampak. Untuk garis putus, sisi yang terlindung. Maksudnya dia ada tapi kalau kita dari pandangan kita, daripada kalau kita tengok kat kertas, dia terlindung lah. Jadi kita kena lukis guna garis putus-putus. Okey. Kita try buat soalan ni dulu. Dekat sini, rajah
rajah di atas menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD. M dan N ialah titik tengah AB dan CD masing-masing. Diberi FG, EH, DN, NC, AM, MB sama. Dia equal, semua sama. Dia punya jarak semua sama. Nyatakan normal kepada satah berikut. Okey, bagi tahu saya. ABCD untuk satah ABCD. Dekat sini betul? Bahagian sini. Betul. Alright, so bagi tahu saya dia punya normal. Normal adalah garis berserenjang atau bersudut tegak. Sekejap, ada orang nak masuk. Okay. Okey. Okey, bagi tahu saya. Mana normal? Normal untuk A, B, C, D. Siapa tahu? FA. FA, betul? Lagi? GM. GM, betul? Lagi? ED. 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 Betul? Lagi? HN. HN, betul. So GB ni bukan? Bukan GB? kot. Bukan sebab dia condong. Betul, dia sebab dia condong. Okey, so untuk B ni pula dia nak satah normal kepada satah ADEF. ADEF dekat sini. ADEF bahagian sini, okey. Okey, dia punya normal dia apa? Bagi tahu saya. FG. FG. Kalau kita tulis ikut ni lah, kita kena tulis daripada sini ke sini kepada satah. Jadi GF lah kan? Betul? Lagi? HA. BA. BA sekejap HE. Betul. BA pun betul. Lagi? CD. Alright. So ini jawapan dia. Semua jelas kan macam mana nak cari normal? Betul? Jelas. Alright. So kita boleh masuk pada unjuran ortogon. Okey. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Jadi kalau kita tengok kat contoh ni, PQRS ni adalah objek. Ni adalah objek. Kemudian imej yang terbentuk pada suatu satah. Ini adalah imej. Okey. Jadi dia kata apabila unjuran garis ni sama maksud dengan garis normal. Garis normal. Okey, dari objek berserenjang. So maksudnya P kita buat garis normal yang berserenjang. Ni kepada satah tersebut kita akan dapat titik A ni. Q pun sama, kita buat kita akan dapat titik B pada satah ABCD ni. D pun sama, C pun sama. Nanti kita akan dapatlah bentuk imej dia yang macam ni. ABCD ni. Faham ke? Jelas? Jelas. Awak kena macam bab ni awak kena banyak imajinasi, okey? Awak kena tengok objek ni dia akan buat unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. So sini dia punya unjuran garis dia yang ni. Ni unjuran garis. Ini objek, ini imej. Ini pula satah. Ini satah mencancang lah sebab dia tegak pada paksi Y. Okey, yang ni pula. Example contoh yang ni. EFGH objek. RSTU ni adalah imej.
Jadi awak image yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek. Unjuran garis dari objek ni awak turun, awak akan dapat H akan dapat titik U, G turun akan dapat titik T, F akan dapat S, E akan dapat R. Jadi awak akan dapat image dia yang ni. Okey, yang ni adalah satah merufuk. Yang ni adalah satah. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. So, kita kalau nak lukis unjuran ortogon ni, pertama sekali kita kenal pasti dulu jenis satah dia. Dia satah merufuk ke, satah mencancang ke kan. Lepas tu dengan arah objek yang perlu diunjurkan. Maksudnya dari arah mana, dari arah X ke, dari arah Y ke. Lepas tu yang kedua, langkah dia kita kena lukis garis normal dari bucu-bucu objek kepada satah yang ditetapkan. Maksudnya macam ni lah, yang H ni bucu-bucu dia G, ni F, E, bucu-bucu dia kepada satah yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sambungkan semua titik persilangan antara garis normal dengan satah untuk mendapat bentuk unjuran ortogon bagi objek itu. Okay, sambungkan semua titik persilangan antara garis normal dengan satah. Macam ni lah yang ni, kita lukis garis normal ni. Yang ni kita sambungkan dengan satah. Kemudian kita labelkan semua bucu dan panjang sisi. Kalau panjang sisi, kalau dia ada bagilah, bagi 4 cm, 2 cm. Jadi benda ni pun kita kena lukis tau. Kita kena tulis, ni 4 cm. Bila dekat image tu pun kita kena tulis. Okay. Jelas ya? Kena ingatlah langkah-langkah dia ni. Boleh? Boleh. Okey. Sekejap. Okey. Kita tengok contoh ni dulu. Contoh sini, tentukan sama ada setiap unjuran pada satah mencancang berikut ialah unjuran ortogon atau bukan. Ini adalah satah. Ini adalah objek. So ni kita letak ni A, B, C, D, sini E, F, G, H. Okay. Dekat sini dia suruh kita tentukan sama ada setiap unjuran ni adalah unjuran ortogon ataupun bukan. So titik D kita unjurkan dekat satah, kita akan dapat contohlah sini A kecil macam ni, C dapat B, E dapat C kat sini, F dapat D macam ni. Jadi dia unjuran ortogon ke bukan? Sama tak dengan objek image dia tu terbentuk? Sama kan? Kalau kita bawa kan tu. Okey, terima kasih. So jadi dia adalah unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Okey. Untuk soalan B ni. Okey, cuba awak buat dulu. Dia sama tak? Saya bagi awak 2 minit. Sama ke tidak? 2 minit lama sangat ke sekejap? Kalau ada yang dah dapat boleh kongsikan jawapan dia. Awak kena ingat macam mana garis normal tu. Ada yang nak jawab? Garis normal. Bukan. Bukan, betul. Siapa yang jawab tu? Bagi tahu saya. Siapa yang jawab tu? Batrisha. Batrisha. Batrisha Hanani. Terima kasih ya. Okey, Batrisha Hanani. Terima kasih. Okey. Jadi kenapa dia bukan? Sebab kalau kita ingat balik
maksud kepada, sekejap maksud kepada unjuran ortogon yang ni. Unjuran ortogon image yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Dia mesti berserenjang, lepas tu unjuran garis adalah garis normal. Jadi dekat sini, mana? Okay. Sini A, B, C, D. Kalau kita buat garis berserenjang, sepatutnya dia dekat sini. Alamak, dekat sini, dekat sini, yang ni pun dekat sini. Ini dah terlebih dah ni. Ini bukan garis berserenjang ataupun garis normal. Jelas? Jadi dia sepatutnya bentuk dia dekat sini. Sini. Okey, jelas? Jelas. Jelas. Okey, so dia bukan unjuran ortogon. Okey. Untuk contoh ketiga ni saya bagi awak 2 minit. Boleh 2 minit tentukan sama ada setiap unjuran pada satah monofot berikut ialah unjuran ortogon atau bukan. Boleh? Kalau ada yang dah dapat pun terus bagi jawapan pun boleh. A. Unjuran ortogon. A unjuran ortogon. Okey, siapa yang jawab tu? Zaira. Siapa nama? Zaira. 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 Betul kan? Okey, terima kasih Zaira. Okey, so jawapan untuk A adalah betul, dia unjuran ortogon. Ya, dia unjuran ortogon. Okey, yang B? Unjuran ortogon. Ya, betul. Dia pun unjuran ortogon. Siapa yang jawab? Siapa jawab? Yasmin. Yasmin. Nur Yasmin. Terima kasih Yasmin. Okey, terima kasih Yasmin. Terima kasih Zaira. Okey. So sebab kat sini kita tengok dia betul-betul garis normal pada dari objek ke image. Okey, sini. Nampak? Okey, sini. Okey. Okey, kali ini pula kita kena lukis unjuran ortogon bagi objek berikut pada satah mengufuk seperti yang dilihat dari arah X. Okey, kalau kita ingat langkah dia, langkah-langkah untuk melukis, first kita kenal pasti dulu dia punya satah. Jadi dia dah bagi tahu ni adalah satah mengufuk. Jadi dia dekat bahagian bawah ni lah, E, F, G, H. Okey, ni EFGH ni adalah satah dia. Kemudian dia suruh kita apa? Langkah kedua dia. Okay. Lukis garis normal dari bucu-bucu objek kepada satah yang ditetapkan. Okey. Ada orang jawab ke Kak Mik tadi?
Muhammad Razi, Yasmin memang hebat. Cikgu Razi. Okey. Sekejap Okey, so apa yang kita perlu buat, kita dah tahu satah ni. Kalau kita tengok daripada X, kita bawakan dia sehingga kepada satah, kita akan dapat bentuk macam ni. Bentuk, alamak, tak tegak pula. Macam ni. Betul? Betul tak? Kalau kita bawakan ni, kita tengok daripada atas, kita akan nampak bentuk macam ni. Bentuk segi 4 tempat macam ni. Ya. Betul. Okey. So, apa lagi kita perlu buat? Langkah dia, kita kena tulis setiap bucu kan. So, kita akan guna dia punya ni lah. Kita akan buat contohlah A, B, C, D. Lepas tu jangan lupa salah. Yang ni untuk bucu ni dia sama dengan H kan. So kita akan buat DH. Untuk bucu ni sama dengan G. So CG. Untuk bucu ni BF. Untuk bucu ni AE. Kita kena lukis dia punya panjang, kita kena tulis dia punya panjang sekali. Jadi kita ni kat sini 2 cm, dekat sini 3 cm. Okey, jelas? Boleh faham? Jelas. Alright, so untuk contoh 5 ni saya bagi 2 minit untuk awak buat. Okey? Dia nak lukis unjuran ortogon bagi objek berikut pada satah mengufuk seperti yang dilihat dari arah Y, dari sini. Dari arah Y. Ni adalah bentuk silinder. Yang kalau awak dah dapat jawapan, awak boleh snapkan gambar awak, masukkan dalam Telegram. Boleh? Kongsikan dengan kawan awak. Ya, 33 saat lagi. Boleh, siapa yang dah dapat jawapan tu boleh kongsikan apa unjuran ortogon untuk bentuk silinder ni kalau kita lihat daripada arah Y. Silinder ni adalah permukaan lengkung. Yang ni, kat sini adalah permukaan lengkung. Okey, siapa boleh kongsikan? Izati. Ya, cikgu. Izati boleh kongsikan tak awak snapkan? Snap. Ah. Mana nak snap? Awak screenshot masuk dalam ni, boleh? Sebentar ya, cikgu. Screenshot lepas tu awak masukkan dalam Telegram. Okey, Izati. Okey, kalau kita, terima kasih Izati. Ya? Tu Fatini bukan saya. Oh, bukan Fatini. Oh. Okey, maaf. Okey, terima kasih Fatini.
Okey, kalau kita tengok ni, ini adalah silinder permukaan lengkung. Kita tengok dari arah Y. Okey, kejap Okey, so awak akan dapat dia punya yang ni, kawan awak dapat bentuk segi 4, 3 cm, 2 cm. Sebab saya, sekejap kita tengok saya dapat macam mana. Okey, salah. Okey, yang kawan awak buat ni, okey betul. Sebab kalau kita tengok daripada permukaan lengkung bagi dari Y ni, kita memang akan dapat bentuk segi 4. Kat sini dia kata jejari ni 2 cm, tapi kawan awak buat 2 cm ni. Sepatutnya awak kena buat 4 cm tau. Sebab ini jejari, diameter panjang dia ni 4 cm. Boleh Fatini? Boleh cikgu. Kat sini diameter dia 4 cm. Yang panjang ni betul 3 cm. Lepas tu dekat sini dia tak ada label, so kita tak ada label lah. So terima kasih Fatini, betul ya. Cuma awak yang tu diameter tu, kena tengok balik. Okey. Sekarang ni kita nak membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon yang sepadan. Okey, kita tengok apabila sisi objek adalah selari dengan satah unjuran, sisi objek adalah sama panjang dengan unjuran ortogon. Yang kedua, bagi sudut yang dibentuk oleh dua sisi yang selari dengan satah pada objek, dan begitu juga di sebaliknya. Okey, sisi objek adalah selari dengan satah unjuran. Sisi objek adalah sama panjang dengan unjuran ortogonnya. Bagi sudut yang dibentuk oleh dua sisi objek, bagi sudut yang dibentuk yang selari dengan satah pada objek, dan begitu juga sebaliknya. Okey, so kat sini panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon berbeza mengikut arah pandangan. Maksudnya kita kena tengok dululah, kadang-kadang kadang-kadang ada dia punya panjang sisi dengan saiz sudut dia sama pada arah ni, tapi kalau arah ni dia ikut arah pandangan lah berbeza. So tak apa, kita tengok dulu contoh. Nampak tak tulisan ni? Gambar ni nampak tak tulisan dia? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey, so kat rajah di bawah ni menunjukkan sebuah model peralatan yang digunakan untuk memecahkan batu pada sebuah jentera berat yang terletak di atas lantai mengufuk. Jadi kat sini mengufuk adalah Pak CS kan, PSQR, sisi UP kat sini, dan TS adalah tegak. So yang pertama, soalan A dia kata lukis unjuran ortogon bagi model peralatan itu. Okey, lepas tu yang pertama ni, pada satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, 2 minit boleh tak bagi awak buat ni nombor 1 dengan nombor 2. Lepas tu kongsikan macam Fatini dekat dalam Telegram. 2 minit. Okey. Saya bagi 3 minit lah, 3 minit. Dia nak unjuran ortogon satah mengufuk sebagaimana dilihat dari X. Ni X ni. Kita lihat ke X, dia punya unjuran ortogon dia macam mana. Lepas tu satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Okey, sini Y. Ni Y. Sini X.
Okay, jangan lupa tulis dia punya setiap bucu punya huruf dengan dia punya panjang. Jangan lupa tulis, okay? Okay, lagi 25 saat. Boleh kongsikan tu, dekat Telegram. Okay. Izzati dah bagi. Okay. Izzati buat PS. Okay. QR 8cm. Okay, terima kasih Izzati. Betul ya? Betul jawapan awak. Cuma okay, kalau kita tengok dekat sini simbol UP dengan T ni, UTRQ ni pun awak kena tulis tau yang ni, U dengan T. Sebab dia sama kan bila awak bawa dia ke bawah, U dengan P ni kan garis tegak. Okay cikgu. So UP dengan ST, yang lain semua betul, okay? Okay, yang kedua, ada yang siapa-siapa snap yang kedua? Yang kedua siapa boleh dah siap? Fatini. Fatini dapat macam ni. Okey, terima kasih Fatini. Okey, Fatini punya hampir betul, okey. Kalau awak tengok daripada Y, disebabkan ada apa ni, PQ ni dengan SR ni kan dia macam condong kan. Jadi sepatutnya awak punya gambar unjuran ortogon awak kena macam ni tau. Okay, cikgu lukis tak guna pembaris, tak apa. Macam ni sepatutnya. Yang awak lukis tu yang bahagian tengah je, tapi yang tepi ni tak ada. Kat sini baru betul UT. Ni patutnya dekat sini. Sekejap saya lukis cantik-cantik. Dekat sini. Okey, sini. Okey. Sini adalah U, sini adalah T. Kemudian ni Q ni. Q ni awak lupa nak lukis P. P, S, R. Sini R. Sini 4 cm. Sini pun 4 cm. Sini pun 4 cm. Kemudian sini pun 4 cm. Sini kan 6, kat sini 4, sini kan sama 2 cm, 2 cm. Okey, boleh Fatini. Kalau kita tengok daripada arah sini kan, yang ni bila awak bawa dia sampai ke sini, dia akan ada lebih untuk garis UQ ni. Boleh cikgu. Okey. So, untuk soalan B, bandingkan panjang sisi dan saiz sudut bagi model peralatan itu dengan unjuran ortogon masing-masing. Adakah panjang sisi atau saiz sudut model peralatan itu dan unjuran ortogon sama? Beri sebab untuk jawapan anda. Okey, kalau kita tengok unjuran ortogon panjang SR. Kalau awak buat tadi, kalau awak tengok dekat apa, Izzati buat SR, panjang SR kat sini dalam objek ni 6 cm.
Yang Izzati lukis pun 6 cm. Jadi panjang dia sama tak? Sama kan? Jadi Sama. jadi jawapannya sama. Sebab apa? Sebab dia CCSR adalah selari dengan satah mengufuk. Jadi dia tak ubah apa-apa. Dia selari dengan satah mengufuk. Okey, untuk panjang UQ. Panjang UQ ni sama ke tidak? Bila kita lukis. Panjang UQ ni dia garis condong. Jadi kita tidak akan dapat benda yang sama lah sebab kita akan ikut pada garis yang pada satah mengufuk ni. Ni bila kita turun ke bawah dia maybe akan makin pendek daripada nilai dia yang sebenar. Okey, jadi panjang ni adalah panjang SR. Panjang UQ ni tak sama, tidak sama. Sebab sisi UQ ni dia tak selari dengan satah mengufuk. Sisi UQ tidak selari dengan satah mengufuk. Okey. Untuk unjuran ortogon yang kedua ni panjang TS. Okey. Panjang TS. TS yang ni 4 cm. Sama tak? TS ni 4 cm. TS dekat sini pun berapa? 4 cm betul? Betul. Jadi dia sama. Jadi sama sebab sisi TS, sisi dia ni selari dengan satah mencancang. Kat sinilah kan dia kita tengok daripada arah Y ni dia kepada satah mencancang. Kita tolak dia sampai dapat satah mencancang. Satah ni kan tegak. Okey. So dia sama. Sebab sisi TS selari dengan satah mencancang. Oh, salah. Okey. Panjang UQ. Panjang UQ pun tak samalah. Sebab ini dia tak selari dengan satah mencancang ni. Jadi dia tak sama. Sudut PUT. Sama ke tidak sudut ni? Dia selari dengan satah mencancang. Jadi dia samalah. Ni pun sama. Ni sama. Dia selari dengan satah mencancang. Faham? Boleh? Jelas tak? Jelas. Sudut PQU. Dia sama tak? Dia sama ke tidak? Tak sama, betul. Sebab dia tak selari dengan satah mencancang. Okey, awak semua dah faham kan? Okey, saya nak awak boleh buka quiz tak? Saya bukan nak buat quiz pun, tapi saya nak tanya beberapa soalan, nak tengoklah awak faham ke tak. Boleh buka quiz tak? Boleh. Boleh cikgu. Sekejap saya bagi link dekat tu, dekat Meet. Ada 5 soalan saja
Setiap soalan 2 minit. Okay, ni saya bagi link dekat chat tu, nanti awak masukkan kod ni. Okay. Masukkan kod dia 959474. Okay, ada boleh buka link tu. Okay. Ada yang dah masuk, Nina dah masuk. Izzati, Fatini, Jiha. 25 orang. Okay. Andi. Ke ada yang tak ingat kod saya bagi kod lagi sekali nanti kan tak boleh bagi kod pula. Ni kod je sekali. Okay. Okay. Dah 12 orang masuk. Kita 8.25 saya start. Ada lagi yang nak masuk? Dia ada 5 soalan, 2 minit setiap satu soalan. Okay, ada lagi nak masuk? Ada yang tengah try nak masuk ke? Kalau tak ada, saya nak start. Ada lagi? Okay, tak ada Saya start Okay. Okay, boleh start menjawab. Okay, question dia. Normal yang pertama, normal merupakan garis lurus yang berserenjang kepada satah itu. Okay, kejap. Okay, 2 orang betul. Rajah di atas menunjukkan sebuah kuboid antara berikut yang manakah normal bagi satah? Tengok betul-betul. Jawab pelan-pelan, 2 minit setiap satu soalan. Setiap rajah di bawah menunjukkan objek dan unjurannya di atas satah. Tentukan unjuran yang manakah bukan unjuran ortogon kepada objek. Mudah je soalan, dia tak perlu kira-kira pun. Antara sisi unjuran berikut yang manakah menunjukkan panjang yang berbeza dengan objek apabila dilihat dari arah X. Ni. Rajah di atas menunjukkan sebuah pepejal yang terletak pada satah mengufuk antara sisi objek berikut yang manakah mempunyai panjang yang berbeza dengan unjuran ortogon apabila dilihat dari arah Y. Okay, yang tak dapat masuk pun awak boleh je jawab dekat chat tu ke try jawab. Ni soalan dia. Yang tak dapat masuk tu
Boleh try Mas ni jawab. Lepas tu jawab dekat dalam chat. Alamak, Siti Alia tadi dia tak dapat masuk ke? Alia tak dapat masuk ke Alia? Alamak, tak apa Alia. Awak boleh jawab kat sini Alia, kat chat tu. Dekat chat tu awak ni jawab mana jawapan awak ni. Jawapan dia. Nanti cikgu tengok. Cikgu lupa nak baca chat. Tak perasan. Normal merupakan garis lurus yang bersenjang pada satah itu. Ni ada 3 orang salah. Tengok betul-betul dia punya jawapan ni. Normal bagi satah. JP, ILR, JK. Okay. Ni ada 2 orang salah. Tengok betul-betul dekat gambar tu, setiap rajah di bawah menunjukkan objek dan unjuran di atas satah. Tentukan unjuran yang manakah bukan unjuran kepada objek. Ini ada 6 orang salah. Antara sisi unjuran berikut yang manakah menunjukkan panjang yang berbeza dengan objek apabila dilihat dari arah X. Panjang yang berbeza. Kita lihat sini panjang dia. Ini ada 7 orang betul, 5 orang salah. Okay. Okay, tadi ada 14 orang kan yang masuk. Yang nombor 1 ni ada lagi seorang tak jawab lagi ke? 10 orang dah siap. Okay, 14 orang dah jawab nombor 1. 14 orang dah jawab ni. 13 orang lagi seorang belum siap lagi. Okey, so semua dah siap. Yang tak masuk tu boleh je jawab dia guna ni, guna chat. Okey. Dah ada pemenang dia. Yang pertama Arisha Maisara, tahniah Arisha Maisara. Yang kedua Andi. Yang ketiga Maisara. Okey. Ni dia punya ni. Arisha Maisara betul semua. Andi, Maisara, Jiha. Tahniah. Yang salah 2, 3 pun tak apa. Kita belajar, okey? Okey. Alright. So sebelum saya habiskan kelas ni, boleh tak awak masuk dalam ni. Sekejap yang saya nak share ni. Awak. Okay, yang ni semua orang boleh masuk. Present. Awak masuk dalam link tu. Lepas tu awak tuliskan apa yang awak dapat pada hari ni. Masukkan kod ni. Copy link. Kod dia 62492881. Boleh masuk? Ni kod. Boleh cikgu. Alright, 6249. Nampakkan kod? Apa belajar? Memang apa awak dapat hari ni? Itu kod.
Masukkan ni. Masukkan apa yang awak dapat. Takkan awak dapat kod je. Baru 2 orang. Unjuran ortogon, betul-betul. Garis normal, betul. Maksud SATA. Cara melukis ortogon. Lagi. Belajar unjuran ortogon. Guna imajinasi, betul. Okey, maksud SATA. Lagi. Baru 10 orang. Ini kalau dia dekat tengah maksudnya ramai orang letak kod ni. Ramai orang tulis kod ni. Kenapa? Tingkatkan daya imajinasi. Okey, lagi cara melukis ortogon. Learning unjuran ortogon. Garis normal, maksud SATA, normal kepada SATA. Lagi ada nak tulis lagi? Ada yang nak tulis lagi? Apa yang awak dapat hari ni? Tak ada dah. Okey. Okey, terima kasih yang kongsikan awak punya refleksi tu. Terima kasih juga yang dah jawab quiz ni. Ni bukan quiz, saya saja nak bagi soalan, nak tahu awak faham setakat mana. Okey. Okey. Okey, sebelum saya habiskan kelas ni, saya nak ingatkan awak untuk kelas esok, saya nak awak belajar dulu pelan dan dongakkan ni. Boleh? Belajar terlebih dahulu sebelum kita masuk kelas, pelan dan dongakkan. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Kita akan kena banyak melukis, okey? Alright. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Good.